Ya, benar enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma hasibni hisaban yasira. 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 Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى كافة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم إلى كافة العلماء والشهداء والقراء والفقهاء والأولياء الله الصالحين، ثم إلى حضرات والدينا ولأمهاتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأقاربنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولأصدقائنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. لهم الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد من معنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد. Dikasihi pasti Imam Besar semua kita pada pagi ini yang dihormati serta kaya Rasul dan kuasa surau Al-Furqan, kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Taala kita semua pada pagi ini dapat sama-sama lagi menghirup udara pagi dan dapat menyambung kehidupan kita yang sementara ini. Sesungguhnya memang kita selalu dilupakan, dunia selalu melupakan pada kita hakikat kematian yang pasti. Nikmat dunia dan begitu juga tipu daya iblis dan syaitan dan juga nafsu kita sentiasa melekakan kita daripada melihat dan melakukan persiapan hadapi kematian yang pasti. Saya dalam seminggu ini ataupun 2 minggu ini sangat terkesan dengan peristiwa-peristiwa kematian yang berlaku. Tak silap dalam 2 minggu lalu saya dimaklumkan kematian satu kanak-kanak umur 4 tahun yang jatuh daripada tingkat 4 di Departemen Bros di Sarjana Utama. Ya, tiga ibunya seorang yang bertugas cleaner yang sampah tinggalkan anak di rumah yang bagi dia memang balat yang sangat besar. Dia payah nak memaafkan diri dia. Tapi itulah hakikat ajal ya. Anak dia bangun tidak ada siapa rumah. Anak dia dah pergi ke balkoni yang bahagian terbuka, tidak ada pula penutupnya kat situ. Jadi dia telah panjat di situ, jatuh daripada tingkat 4. Jadi kematian. Dia tak mengira umur dan usia. Kemudian saya dalam minggu lepas hari Isnin ya, jiran saya seminggunya masuk hospital, isteri dia masuk hospital kerana stroke sebelah badan. Lepas tu cek darah 270 dengan kencing manis semua tak stabil. Mungkin doktor dah tengok ada tanda-tanda suruh balik rumah. Balik rumah, suami dia semayang asar, keluar daripada habis semayang tengok isteri dia dah terletak meninggal dunia di rumah. Hanya balik nak meninggal dunia di rumah. Allahu Akbar, kematian datang meninggalkan anak-anak. Saya tengoklah anak dia ya, bila doktor dah buat ni dah 40 minit tak jalan panggil ambulans pun datang pun cek, memang mengesahkan anak ni semua terkejut semua begitu pantas Allah mengambil ibu mereka itulah kematian dalam seminggu terus jalan Dan malam tadi ketika saya balik daripada mengajar di surau Haji Ismail ke 10 lebih Kemelangan jalan raya jalan sana Puncak Alam depan sana yang mengakibatkan kematian orang sarjana 2. Ada orang Puncak Alam 2 saya maklumkan
Quraisy perempuan. Dia keluar daripada sarjana dan bertembung dengan satu cikgu daripada Farid Maham. Jadi kereta kelisa dia tu memang remuk walaupun memang nampak dia daripada sana, jadi macam dia makan jalan. Itu dah ajal. Jadi sempat tengoklah jenazah tu dengan keluarga yang baru sampai. Bomba, sembang dengan bomba, apa rakan-rakan bomba kita. Dia orang semua diam, ada buat kerja dia orang yang sangat kat belakang kan. Mungkin kawan-kawan bomba dia kat sini. Sembang lah, Ustaz Aman ada dia. Macam mana ni dia ada. Bagi dia orang dah beratus-ratus kematian yang dia dah uruskan. Tapi dia orang ada panduan dia orang kita, kalau nak uruskan mayat ni, dia orang tak boleh tengok daripada muka, dia orang kata. Supaya tak trauma daripada dia orang. Mungkin dah biasa. Mereka akan tengok mayat ni, tengok daripada kaki. Dia tak pandang wajah terus. Itu ilmu yang dia orang pakai ni lah, cara mengendalikan jenazah lah. Itu dia kematian tanpa dia sedar, maut memburunya daripada belakang, pemalakul maut datang ajal di situ. Saya tak tahu ayahnya, siapa keluarganya, tapi di sinilah dimaklumkan demikian. Itulah dia al-maut yang menjadikan kita semua, bila kita ingat dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dhikri hadhihi al-laddat. Perbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan. Maknanya kita tersentak bila kita fikir kematian ni, Allah datang dia macam tu. Kita pun tak tahu nama kita ataupun ajal kita ni bagaimana, sudah semakin hampir. Memang sudah tentu semakin hampir. Cuma dalam keadaan apa. Jadi ada satu kata-kata syair tu, dia kata, aku tidak peduli berkenaan dengan kematian. Maknanya kematian tu aku suka ke tak suka, dia datang. Tapi yang aku pedulikan ni bagaimana keadaan aku mati. Itu yang kita nak fikir ni. Hal mati datang tu datang. Bukan itu yang kita tak boleh nak benci, dan kita tak boleh nak pusing kepala fikir berkenaan itu. Mati itu tak datang, tapi bagaimana keadaan terakhir kita ketika mana maut datang menjemput kita. Kerana Allah melihat kita pada saat-saat terakhir kita. Kata Nabi dalam satu hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu Allah Ta'ala nilai yang terakhir daripada kita. Bagaimana terakhir kita? Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita itu pada penghujung kita. Jadi penghujung kita inilah yang penting. Dan sebab itu kita sentiasa antaranya kalau kita nak menjadi penghujung yang penting ni, antaranya kita suka menjadi orang yang pemaaf. Supaya kita sentiasa dapat memaafkan dan orang lain pula memaafkan kita. Jadi kita nak mendapat kemaafan daripada Allah, kemaafan daripada manusia. Rasulullah SAW, kalau kita lihat Rasulullah ni, pernah dengar tuan-tuan orang curi selipar Nabi? Nabi pernah orang curi selipar dia? Ingat zaman sekarang ni curi selipar ni. Nabi itu pernah dicuri selipar. Mungkin orang ni dia nak curi selipar Nabi, ambil berkat Nabi. Nak ambil berkat ke, tapi tak betul. Dicuri selipar Nabi. Tapi Nabi bila tahu selipar dia ambil, dicuri, Nabi doakan macam mana? Ya Allah, kalau dia benar-benar berhajat pada kasut aku itu, aku halalkan, Nabi kata. Nabi macam tu. Dan kalau dia tak berhajat pula pada kasut aku tadi, mungkin dia nak ambil selipar aku, nak pergi jual mana-mana. Kalau dia tak berhajat pula dengan kasut aku tadi ni, ya Allah, jadikanlah dosanya ini adalah dosa yang terakhir dilakukannya. Masya Allah. Jiwa Nabi SAW, dia punya nakkan kebaikan. Nabi nakkan kebaikan. Kerana itu saya pernah baca ditiru pula oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi yang pakai serban cantik. Imam Nawawi, sekali ada orang minat kat serban dia, curi serban dia. Curi serban. Dia punya kejar orang tu. Orang yang curi tadi, ingat kan Imam Nawawi nak balas dia, lari laju. Imam Nawawi menjerit daripada belakang dia, lelaki, dia kata, jangan laju sangat. Dia kata, dengar ni, aku nak bagi tahu yang aku nak halalkan serban tu. Kau cakap ya, dia kata. Nantilah, sebab kau cakap ya tu maknanya selamat kau di akhirat nanti. Bukan kerja nak pasal, nak bagi tahu aku halal dan kalau nak sangat kan. Begitulah akhlak salafus salih yang menurut perbuatan Nabi SAW. Itu antara yang kita nak bina hujung hidup kita.
hujung hidup kita yang memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan kebaikan dan juga memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar lemah macam mana pun kita, biar kita tak larat macam mana pun, jangan sampai hilang rasa kasih dan sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Hal cinta ni hal aman. Kita tak boleh nak tengok orang ni, oh dia ni tak ada cinta dekat Allah. Kita tak tahu. Lemah tu pada luaran, cinta tu barangkali ada. Dia begitu juga cinta kepada Rasul. Sebab apa saya katakan demikian? Ada satu hadis meriwayatkan, ada seorang lelaki di zaman Nabi SAW. Lelaki ini bernama Abdullah. Nama dia Abdullah. Orang ramai memberi julukan kepada dia dengan nama Al-Himar, Kaldai. Nama ada elok pakai Kaldai. Allah. Mungkin ada perangai ML dia yang sampai orang gelar dia Kaldai. Memang benar. Perangai dia, sikap dia menjadikan orang tak selesa dengan dia. Orang tak selesa dengan dia. Bahkan dia pernah 2 kali minum arak dan dibawa di hadapan Nabi. Dan Nabi pernah rotan dia dengan sebab dia minum arak. Sekali dah Nabi rotan lah. Tak lama kemudian dia minum arak lagi. Bawa pada Nabi, Nabi rotan dia lagi. Jadi bila tengok dia dah keadaan macam tu, ada orang yang berkata, dia ni tak boleh pakai Muhammad ni. Ini memang berkali dah tak bagi peluang untuk macam ni. Dia ada sebahagian orang kata kita laknat saja dia, kita kutuk dia, kita maki dia. Nabi bagi peluang pun macam ni lagi. Begitu kata-kata setengah orang. Dan sampai ke telinga Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Jangan maki dia, jangan kutuk dia, jangan laknat dia. Ini akhlak Nabi, rahmatan lil alamin. Jangan laknat dia, jangan siapa-siapa kutuk dia. Kerana aku tahu, kata Nabi, di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab tu dalam ni penting semaikan. Walaupun umat kita ni nampak macam rock ataupun macam tak selesa, baik kita tengok dia ni siapa ni, tapi kena semaikan cinta kepada Nabi. Itu kunci keselamatan di hadapan Allah. Kerana syafaat Nabi tadi bukanlah untuk orang yang dah masuk syurga. Syafaat Nabi bukan untuk orang masuk syurga. Syafaat Nabi untuk orang yang namanya ada di pintu neraka. Tapi Nabi kata, ya Allah, saya nak syafaatkan orang-orang ni. Kenapa? Kalau orang ni dah kena masuk neraka. Tapi Nabi kata, ya Allah, izinkan saya syafaat orang-orang ni. Kenapa? Kerana orang ni ada cinta dia kepada Rasulullah SAW. Allah kata, ya Rasulullah, Muhammad, mintalah, apa kau nak? Hari ini Allah buka pada Nabi Muhammad, mintalah apa nak. Allah bagi dekat Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bagi dekat Nabi. Dah keluar dah tu. Ada pula, ya Allah nak ini. Allah Ta'ala kata tak boleh keluar. Ini tak boleh keluar. Ya Allah, aku mohon syafaat, kata Nabi. Yang tak boleh keluar ni, ya Allah, pendekkan tempoh mereka di dalam neraka. Allah perkenankan, pendek kerana Nabi SAW. Ada yang berat azabnya, Allah mohon, Rasulullah mohon, ringankan azabnya. Allah perkenankan kerana kekasih dia. Sebab itu kita tak boleh lupa pada Nabi. Jangan dijemur untuk memperkatakan perkataan Nabi, berselawat dan beri salam kepada Nabi SAW. Kita sentuh. Nabi menyebut bahawa Allah mencipta malaikat-malaikat yang ada di langit dunia. Malaikat-malaikat ini duduk di langit dunia, berterbangan di langit dunia. Malaikat-malaikat ini kerja khususnya apa dia? Dengar saja umat Nabi Muhammad berselawat di atas dunia dan beri salam kepada Nabi, malaikat-malaikat ini akan tengok daripada mana selawat dan salam tadi, dan ambil terus, dapatkan nama-nama yang berselawat tadi, bawa pergi kepada Rasulullah, dan Rasulullah terus menjawab salam, ucapan salam dan juga selawat kita tanpa Nabi tangguhkan. On the spot Nabi jawab terus. Itu kelebihan jadi umat Nabi. Nabi tak tangguh. Esok salam, esok Nabi jawab. Esok mana Nabi jawab, sebanyak mana pun salam dan selawat umat ini Nabi jawab. Nabi balas. Mungkin kita tengok itu satu lapis. Cuba kita lihat di luar kotak aja pula. Kalau kita lihat di luar kotak, bila kita memberi ucapan salam, saya beri ucapan salam kat saya. Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Maknanya kita saling mendoakan. Ucapan salam dan selawat pada Nabi tadi sebenarnya beruntungnya kita bila Nabi jawab balik salam kita, hakikatnya Nabi SAW mendoakan kita. Itu yang penting. Nabi doa dekat kita. Jadi kalau kita selawat 10 kali, Nabi doa dekat kita 10 kali. 100 kali, Nabi doakan 100 kali. Allah, kalau
kalau Nabi doakan kita, tidak ada halangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sesama kita mendoakan, ini Nabi doa dekat kita balik. Assalamualaikum ya ummati. Salam sejahtera ke atasmu wahai umatku. Masya-Allah. Nabi doa dekat kita. Allah, kalau lepas tu bila orang yang Nabi doakan kepada dia, kerana dia pun rajin berdoa dan selawat untuk Nabi, ya, orang ini insya-Allah tidak akan sesat di dalam kehidupan dia. Orang yang tidak akan hilang pedoman dalam perjalanan hidup ini. Jadi itulah dia mukadimah kita pada pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan nikmat Allah kehidupan kita dan juga nikmat menjadi umat Rasulullah SAW. Sebarkan kecintaan pada Nabi, sebarkan seluas-luasnya, bukan hanya di Rabiul Awal, sepanjang masa tanamkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ini bermula daripada sinilah akan datangnya kebaikan-kebaikan yang banyak tadi. Baik, untuk mukadimah kita nak masuk pelajaran kita, menyambung pelajaran kita pada tajuk yang ke-38, bahagian kedua, tak selesai lagi. Bahagian kedua, tajuk kita dalami ilmu, singkirkan kemalasan. Tajuk besarnya dalami ilmu, singkirkan kemalasan. Maknanya ilmu kita terus cari ilmu. Bagaimana kata-kata Imam Bukhari bila meriwayatkan berkenaan dengan manaqib para sahabat, para sahabat. Ada satu ulama yang menulis dalam kitab sirah, sahabat-sahabat Nabi ini lebih kurang tolak campurnya lebih kurang ada 114,000 orang sahabat Nabi SAW. 114,000 orang sahabat Nabi. Maknanya yang bertemu dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, yang pernah ikut perjuangan bersama-sama dengan Nabi, ada 114,000. Dekat Baqi' saja, dekat Baqi', Gharqad, dekat kuburan Baqi' di Madinah saja dekat 10,000 lebih sahabat yang disemadikan di situ. Ada yang di Iraq, di belah Mesir, di sebelah Syria, ramai bertebaran para sahabat Nabi ini, yang meninggal di Madinah ada, yang di Mekah ada. Semuanya 114,000 orang, ataupun ada lebih ada kurang kat situ. Dan mereka ni masya-Allah, hal menuntut ilmu ni, kata Imam Bukhari, sahabat-sahabat ni mereka belajar hatta al-kibar, maknanya mereka belajar sampai habis usia mereka. Tak pernah ada titik berhenti dalam menuntut ilmu para sahabat. Jadi dibawakan, maknanya dalami terus ilmu. Ilmu tu adalah satu jihad. Bila menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Orang yang mati di dalam suasana menuntut ilmu, maka dia mati di dalam fi sabilillah. Fahuwa fi sabilillah, dia berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memilih untuk terus jahil, maka dia takut mati dia di cabang-cabang jahiliyah. Dia tak nak belajar, dia tak mau, tak suka. Kita ada hadis tadi, farta'u, singgah, cari peluang sungguh-sungguh, sebab kita nak mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana kekurangan dan kelemahan dalam proses pembelajaran tadi, di situ ada kemaafan daripada Allah Taala. Yang penting kita dah melangkah di jalan itu. Yang Allah tak maafkan ni, dia terus dengan kejahilan dia. Tak ada usaha pun dia nak mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang dah belajar pun terus belajar, yang belajar pun terus belajar. Saya tengok ada satu gambar Syekh Nuruddin. Nuruddin kenal kan? Syekh Nuruddin. Dia bila datang Habib Omar datang di Pelaman pula, ambil peluang pula, dia pun tanam kitab pula dengan Habib Omar. Yang dia ni dah Syekh dah ni kan. Datang Habib Omar, dia duduk pula, dan saya tengok adab Syekh Nuruddin ni dahsyat. Dia duduk di depan Habib Omar ni, tuan-tuan, dia akan duduk dalam keadaan tahiyat awal, tuan-tuan. Tahiyat awal. Tuan-tuan larat duduk tahiyat awal sampai habis bulan. Tak larat duduk tahiyat awal. Tapi rupanya penuntut ilmu ni duduk yang sebenarnya adalah tahiyat awal. Perbuatan ini dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bagaimana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Jibril datang macam mana? Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia datang duduk depan Nabi itu dalam keadaan duduk tahiyat awal. Jibril sampai habis. Dia duduk depan Nabi itu menghadap lutut Jibril tadi dengan lutut Nabi berdekat. Dan dia duduk tahiyat awal sampai habis hadis tu. Itu dia tinggalkan. Dia ajar iman, Islam dan ihsan. Nabi tanya siapa kenal, tak kenal. Itulah Jibril datang mengajar kamu tentang agama kamu. Ada ulama mensyarahkan Jibril bukan datang hanya mengajar fiqh, mengajar asas-asas agama. Jibril
baju pun. Tapi nak kata dia orang Madinah, kami tak pernah tengok benda ni. Tapi maknanya dia datang dalam keadaan yang serba bersedia. Duduk tahiyat awal tu. Dia tak boleh duduk tahiyat awal, pilihan kedua duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun tak boleh Ustaz. Lengup. Bersila kan, nampak dia kan. Bersila lah kita ni kan. Itu kadang-kadang lama-lama lengup judul juga kaki sebelah kan. Tak ada duduknya. Itu adab dia kata dalam untuk ilmu tadi kan. Jibril datang tadi. Itu dalam yang ilmu. Terusan. Singkirkan kemalasan, maknanya antara jugaan dalam menuntut ilmu ni adalah penyakit malas. Bila datang malas tu habis tak mau apa dah. Ajar apa pun tak mau Sebab belajar ni, dalam belajar ni dia kena menuntut kepayahan. Dalam belajar ni dia ada kesukaran. Imam Syafi'i pun kata macam tu. Dia memang ada kesukaran, ada dia memang tidak begitu. Memang dia kena tepuk sesi kesukaran itu. Siapa-siapa belajar dia tahu lah dalam tempoh untuk ilmu tu begitulah keadaan dia. Sampai disebut dalam satu kata ulama-ulama sufi, man laysa lahu bidayatun mughriqah laysa lahu nihayatun musyriqah. Man laysa lahu bidayatun mughriqah laysa lahu nihayatun musyriqah. Orang yang tidak ada permulaan yang mughriqah ni maknanya membakar dirinya, maknanya dia kena perjuangan, pengorbanan yang banyak. Orang yang tidak bermula perjalanan hidupnya dengan perjuangan, pengorbanan yang banyak, laisa lahu nihayatun musyriqah. Dia tidak akan mencapai ketinggian dan kecemerlangan di ujungnya. Hanya nak mencapai ketinggian dalam hubungan dengan Allah ke ataupun hubungan dengan sesama manusia kita bermula dengan dugaan dan bermujahadah menuntut ilmu dan sebagainya, mesti kena lalui jalan demikian. Sebab ilmu tidak akan dicapai dengan cara bersantai-santai. Ilmu tu contoh nak menghafal contohnya. Itu satu usaha yang tak boleh santai Waktu budak anak-anak tahfiz dia bukan boleh cuti lama. Budak tahfiz cuti lama hilang lah jadi menuntut kesungguhan yang tinggi. Baik, itu tajuk yang sikit uraian pada lepas. Yang kita ada baca di hujung kuliah yang lalu, 2 bulan lalu, kalau tak ingat pun dah 2 bulan lalu, ada cuti sebulan tak datang Okey, ada satu ayat daripada surah yang kita baca daripada surah Al-Furqan, sama dengan nama surah kita, surah Furqan. Insya-Allah ayat yang berbicarakan tentang sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman. Ada beberapa cara yang Allah sebut tadi. Allah sebut antaranya A'udzu billahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dan orang-orang yang tidak menyembah selain daripada Allah. Itu ibadur Rahman. Dia tak sembah selain daripada Allah. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Dia tak bunuh orang sesuka hati. Dia bunuh dengan sebab, dengan hak, dengan cara yang benar, kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian tidak berzina. Orang hamba Allah Rahman ini, mereka tidak berzina. Dan mereka juga menjauhi mukaddimah zina. Itu hamba Allah Ar-Rahman. Dan mereka juga barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maknanya orang yang mana dia mensyirikkan Allah Ta'ala, orang yang bunuh tanpa sebab, tanpa sebab yang alasan yang benar, orang yang berzina, siapa buat yang 3 ni, Allah Ta'ala kata, maka dia akan mendapat pembalasan dosanya, iaitu dilipat gandakan azabnya untuknya pada hari kiamat. Kalau dia tak balik semula, tak bertaubat sungguh-sungguh, dia dalam keadaan diazab dengan azab tersebut. Dia azab satu, kemudian dalam keadaan hina, Allah akan hina dia di padang mahsyar nanti. Kecuali Allah Ta'ala ni rahmat, mula-mula dia suruh azab dia, tapi dalam ayat yang sama Allah masukkan betapa rahimnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa di hujung ayat ni? Kecuali orang-orang yang bertaubat. Allah buat dia ni nak syirik kepada Allah Ta'ala, tapi kemudian dia dapat hidayah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh-sungguh. Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tu dia pernah zaman jahiliyah dia bertaubat sungguh-sungguh. Sampai dikatakan Sayyidina Umar ni, saya pernah cerita kat Taurat kat tempat ni, surau kita ni. Sayyidina Umar ni mana-mana tempat yang di zaman jahiliyah dia dulu, mana-mana tempat yang dia buat dosa ataupun buat amalan yang syirik, khurafat pada zaman jahiliyah dia dulu, tempat tu tuan-tuan, selepas Islamnya dia pergi lagi tempat yang sama. Di tempat tu dia buat baik, dia buat balik amal soleh. Maknanya dia nak hilang balik kesan-kesan jahiliyah dia dulu. Mungkin tempat tu dia nak minum arak contohnya,
pula lepas Islam dia pergi semayang taubat pada dekat situ, tempat yang sama tadi. Supaya tempat itu dah lupakan kejahatan dia, dan tempat itu hanya ingat kesalehan dan amal soleh dia. Ada kali tempat dulu dia pernah belasah orang, tempat tu dia pergi balik, dia bagi sedekah dekat orang. Itulah taubat dia, bukan sekadar astagfirullahalazim, pergi cover balik tak lama-lama tu, nak hilangkan tu kaitan-kaitan dengan alam jahiliyah tadi. Itu Sayyidina Umar sungguh-sungguh untuk, sebab dia nak balik, dia nak jadi orang yang kecuali orang-orang yang bertaubat. Sayyidina Umar tu dikatakan suka ambil anak-anak. Dia kalau Sayyidina Umar ni tabiat dia, walaupun dia tegas macam tu, dia kalau tengok budak-budak kan 5 tahun ke 6 tahun ke 4 tahun ke, dia ambil anak tu dia dukung. Itu perangai Sayyidina Umar. Dia tak ambil dah 15 tahun dukung. 15 tahun berat dah tu. Ambil ya 6 tahun ke 5 tahun dia tak ada usung susah kita ni. Kenapa dia kata wahai anak, dia kata doakan pakcik. Macam tu perangai Sayyidina Umar. Doakan pakcik kerana kamu ni tidak ada dosa lagi. Masya Allah. Ini sahabat Nabi Amirul Mukminin boleh cakap macam tu. Boleh cakap macam tu. Hebat jiwa dia. Boleh cakap dekat kanak-kanak, doakan pakcik. Pakcik ni banyak dosa, kamu belum ada dosa lagi. Lepas ni boleh buat. Ambil anak-anak jiran kita tu dukung. Doa dekat pakcik. Doa apa pakcik? Macam-macam dia doa dia tak lain pula dia. Kita pun tahu doa pula tu saja kan, minta benda lain. Doa pakcik dapat kereta baru. Lain pula dia. Pertama minta bujak ni bersih, minta dia ni mohonkan keampunan. Kita minta sendiri boleh, tetapi bujak-bujak ni ditunjukkan oleh sahabat Nabi. Maknanya kalau apa yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi khasnya khulafa ini, maka itu yang dinamakan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Yang Nabi katakan, berpeganglah kamu kepada sunnah Rasul dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu sunnah para sahabat khasnya khulafa tadi. Kuatan begitu sangat hebat. Kadang-kadang orang ni tak suka budak-budak rugi. Budak-budak ni benci aku, mulut lah aku, bising lah. Kita sayang, kita lupa yang anak-anak tadi tu bersih hati mereka. Kan doa-doa mereka tadi, itu dia. Dan keduanya, orang yang bertaubat daripada syirik tadi, kemudian orang yang bertaubat daripada membunuh. Berapa ramai orang yang membunuh? Tu yang bunuh Sayyidina Hamzah, ada siapa nama dia? Yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy itu masuk Islam, bertaubat, dapat hidayah Allah, bertaubat. Jadi umat Islam, menjadi sahabat Nabi SAW. Walaupun Nabi ini teringat ke tu, Nabi teringat, dia masuk Islam. Nabi dia kerja Allah Ta'ala. Walaupun Nabi ni ada rasa pilu Nabi tu ada, sebab Nabi tahu ni yang bunuh pakcik Nabi ni. Sampai Wahsy kata, saya sebab setiap kali saya bagi salam dekat Nabi, Nabi jawab salam saya, tapi Nabi macam tak boleh nak pandang muka saya. Sebab dia tak tahu nak cakap. Dia dah bertaubat dah ni, Allah Ta'ala terima taubat dia. Tapi Nabi tak boleh nak tengok. Nabi teringat Sayyidina Hamzah, pakcik tu. Nabi jawab salam, bukan Nabi tak jawab, tapi Nabi macam tak boleh nak angkat muka dia, tengok dia. Allah, tapi Wahsy memang rasa pilu saya. Itulah yang dia kata, membunuh lah, dah bunuh orang, tapi bila mana dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah kata dekat sini melainkan orang yang bertaubatnya yudhaf disebut dalam ayat ni illa man taba, melainkan orang yang bertaubat walaupun dia dah pernah bunuh orang, dia datang taubat dia. Begitu juga dengan sebab yang kita pernah ulang banyak kali, bagaimana lelaki yang membunuh 99 orang dalam hadis yang Nabi bawa, kemudian diletakkan dengan seorang lagi, cukup 100 orang, tapi Allah masih menerima taubat dia. Kenapa? Dia bertaubat kepada Allah dan dia berazam nak bina hidup yang lebih soleh lagi, walaupun dah membunuh 100 jiwa. Dalam hadis sahih yang disebut dari Rasulullah SAW, hadis itu. Jadi janganlah kita anggap dia ni pembunuh ni, dia bahaya nak bunuh kita pula kan. Kalau dia nak taubat kita tak boleh nak kata apa. Allah lagi buka taubat. Kita ni siapa? Kita nak tutup pintu orang ni? Kita tak boleh. Seorang itu ujungnya, mungkin dia dulu jahat, memang dia jahat dia dulu, kita tak tahu ujungnya macam mana. Tapi kita kena ada sifat juga berserta baik dan sikap kita meraihkan orang-orang yang nak kembali kepada jalan Allah. Dan juga orang yang berzina, kalau dia bertaubat,
sungguh-sungguh taubat dan nasuha. Itu tak boleh nak kata apa, Allah terima dia. Macam satu wanita yang mana telah dihukum hudud pada zaman Nabi SAW di Madinah. Dia datang menyatakan dia memang melakukan zina dan sebagainya. Walaupun dia tak cukup saksi, tapi hudud berlaku juga dengan sebab iqrar. Dia datang mengaku. Beberapa majlis tu maknanya dia datang kepada Nabi mengaku, maka Nabi pun jalankan. Tuan-tuan, bila mana Nabi perintahkan dengan perintah Allah supaya dia rejam wanita ini, tuan-tuan, ada darah yang mengecil. Darah wanita yang mulia ini mengecil kepada satu jubah sahabat Nabi SAW. Dia kata, hinanya darah wanita ini. Sahabat dia kata, terkena dekat baju aku. Nabi kata, jangan cakap macam tu. Taubat wanita ini lebih baik daripada sekalian penduduk mana-mana, dia kata. Dia. Kita tengok macam hina dia, tapi dengan dijalankan perintah Allah pada dia tadi, wanita ini bertaubat kepada Allah. Nabi kata taubat wanita ini lebih baik daripada penduduk Madinah yang ada. Dia. Jadi orang yang bertaubat ni Allah terima dia. Allah terima dia bagaimana keadaan diri dia sebelumnya pun. Sama juga wanita yang disebut dalam hadis dalam Bani Israel, wanita pelacur, wanita yang tidak baik, tetapi dia memberi minum kepada anjing. Dia turun dalam perigi yang dalam, dia minum air, dia naik, ada anjing di atas. Dia rasa benas kasihan pada anjing tadi, rahmat dia ada. Dia turun ambil air bagi pada anjing ni pula. Nabi bagi tahu Allah mengampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Kita tak boleh nak kata. Sebab itu bila tengok ada orang berbuat dosa besar, jangan cepat hadap kau, jangan. Hasan Basri kata, Imam Hasan Basri kata, kalau kita ada orang dosa besar, kita kena doakan macam ni, Allahumma ighfir lana wa lahu. Begitu. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Allah. Macam doa Nabi juga, mudah-mudahan ini adalah dosanya yang terakhir. Begitu cara Nabi mendidik kita. Bagaimana Nabi didik kita? Sebab Nabi pun memberi syafaat pada orang-orang yang melakukan dosa besar. Allah juga membuka peluang kepada orang-orang yang melakukan dosa besar, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan rahmat di dalam kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nanti bagi Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada rahmat, di situlah kita nampak betapa agungnya akhlak Nabi kita. Kalau kita buka Quran, Allah Ta'ala bila pasal Nabi, Allah tak akan kaitkan Nabi dalam Quran ni berkenaan dengan sebab keturunan Nabi. Allah bukan cerita Nabi dalam Quran, Allah tak angkat cerita Nabi ni berkenaan dengan keturunan Nabi. Walaupun memang keturunan Nabi keturunan yang mulia. Allah Ta'ala tak cerita perkara-perkara lain yang bersifat berharta benda dunia berkenaan dengan Nabi. Tapi kalau Allah Ta'ala sifatkan Nabi dalam Quran, Allah angkat hal mana tu kan? Allah angkat hal akhlak Nabi. Itu yang dalam Quran. Sebab itulah dia yang paling besar dalam hidup Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bila Allah sebut Nabi dalam Quran, Allah tak sebut pasal harta Nabi ke ataupun nasab keturunan Nabi ke, Allah sebut berkenaan dengan akhlak Nabi. Jadi akhlak itulah yang Nabi bawa dalam hidup, dan Nabi nak kita semua ikut dan teladani dalam kehidupan kita. Sambung balik. Dan di akhirnya Allah Ta'ala akan, orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah Ta'ala akan tukar kejahatan mereka dengan kebajikan. Maknanya Allah Ta'ala akan padarkan dosa-dosa mereka dengan sebab taubat dan amal soleh tadi. Allah Ta'ala akan gantikan dengan pahala-pahala, dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itulah sifat Allah, mengampun, menanti hamba-hambanya kembali kepadanya. Sama juga dengan cerita yang saya pernah bawa, ini flashback balik cerita dikarang oleh Dr. A'in Qarni dalam satu buku dia, nulis buku La Tahzan, zaman Nabi Isa. Sebab Dr. A'in Qarni ni dia orang Saudi, dia jarang buku cerita-cerita yang orang kena. Bagi dia kalau cerita tu tak apa nak ni, dia tak bubuh dalam buku dia. A'in Qarni kan orang Saudi kan. Jadi bagi saya yang dia cari buku dalam buku dia tu, segi autoriti dia maknanya saya boleh terima. Walaupun cerita tu macam cerita Israelian, cerita Nabi Isa, tapi bagi saya bila dia bubuh dalam buku dia, orang Saudi ni dia sangat mementingkan sumber lah. Okay. Jadi cerita yang dia bawa ni, ayat Qarni ni, bagaimana Nabi Isa ni dia dakwah seorang pemuda. Ajak pemuda ni, jom datang ke rumah Allah, jom datang ke rumah
kemudian dia tak nak layan, tak sambut lagi. Ajar orang kali lama lalu ajak sabar dia. Lama sekali dia kata, ya saya ikut, ya Nabi Allah, saya ikut. Lama lalu ajak lama, dia ikut Nabi Isa, nak ajak pergi Masjidil Aqsa. Bila nak masuk dalam Masjidil Aqsa, dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk, Nabi Isa ajak masuk, saya tak nak masuk. Kenapa? Saya rasa saya tak layak langkah dalam rumah Allah. Saya kotor dia kata. Saya teruk. Masjid ni, tempat yang mulia, yang suci ni, saya tak sanggup. Jadi saya nak langkah masjid. Begitu ya. Jadi perkataan itu membayangkan jiwa hamba ni. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Isa, katakan kepada hamba-Ku itu yang rasa diri dia hina di hadapanku, yang rasa dirinya kerdil di hadapanku, yang rasa salah di hadapanku, katakan kepada dia bahawa kata-katanya itu lebih baik daripada amal ibadat selama 70 tahun. Ya. Orang yang nak balik kepada Allah ni, ya, dia bahasa dia tu pun Allah nilai. Cara dia bercakap, cara dia merintih kepada Allah pun dah macam ibadat 70 tahun. Masya Allah ya. Cerita zaman Nabi Isa AS tadi. Kita sambung lagi. Ini baru masuk pelajaran ini tu, yang pelajaran lepas. Bayangkan apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan sahaja mampu mengampunkan dosa hamba-hamba yang dicintainya, bahkan turut memberi jaminan akan menggantikan pula dosa-dosa tersebut dengan ganjaran kebaikan. Tak ada, maknanya jawapannya tidak ada. Allah Ta'ala sahaja, ya? Allah Ta'ala sahaja. Maka sudah tentu pasti tidak ada, kerana Allah itu Maha Suci, ya, tidak ada sekutu ataupun syarik. Allah Ta'ala tidak ada sekutu, tidak ada syarik, tidak ada niddan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada yang seumpamanya. Maka Allah Ta'ala itu Maha hebat, Maha agung. Bukan hanya ampunkan dosa-dosa yang ada dulu pun digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Macam perangai Nabi kita macam tu. Nabi sekali ada orang datang tuntut hutang, belum masanya. Memang Nabi ada hutang dengan dia, tapi dia datang marah-marah dekat Nabi. Kenapa sahabat ni bisa normal bila ada orang nak tengking Nabi macam tu, normal dia tak faham kan. Dia ngomong baik. Nabi kata jangan. Kenapa? Yang ada hutang-hutang ni dia orang lain salah Nabi macam tu kan. Nabi kata bayarlah dia. Walaupun Nabi kata sebenarnya belum sampai masa dia lagi, bayar Nabi kata. Dan Nabi kata apa? Bagi lebih lagi. Bagi lebih. Nabi kata bukan cakap bayar, bagi lebih. Itu akhlak Nabi kita, Masya Allah, sangat hebat bagi lebih lagi. Itu kita tengok Allah Ta'ala ni, kalau Allah Ta'ala bagi ampun pun dah cukup hebat kan. Allah Ta'ala tak ampun saja, dia gantikan pula dengan benda-benda baik lagi. Allahu Akbar. Sebab tu kalau hamba yang bertaubat ni, hari kita tengok ciri-ciri. Kalau hamba yang bertaubat, kalau Allah ambil nyawa dia, maknanya baliklah dia sebagai orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tu Allah Ta'ala terima taubat dia, kemudian dia masih hidup lagi, maknanya Allah Ta'ala akan jadikan hidup dia selepas taubat tu lebih bermakna daripada sebelum tu. Walaupun hidup dia sebelum dia bertaubat tu mungkin 40 tahun habis kepada dosa ya. Kemudian hidup dia selepas taubat tu tinggal lagi 10 tahun. Hidup yang 10 tahun tu Allah akan jadikan lebih bermakna daripada 30 tahun 40 tahun yang pernah berlalu dengan kelalaian tadi. Allah akan bagi semua macam tu. Masya Allah. Tengok kan Nabi apa yang Allah bagi sakit tu? Nabi Ayub. Nabi Ayub kan lama kena uji dengan sakit. Tetapi bila Allah sembuhkan Nabi Ayub, sebab dia sabar dengan dugaan tadi, Nabi Ayub dia rasa lebih sihat daripada sebelumnya. Dia rasa lebih segar, lebih sihat daripada sebelumnya. Allah bagi lebih bagus kesihatannya. Sama juga dengan seorang sahabat yang mana dia perang di jalan Allah, sahabat Nabi, mata dia jatuh satu. Mata ni jadi bertali ni. Macam tu. Masya Allah, perang sampai mata terkeluar. Ini orang tengok bola dengan mata terkeluar. Mata terkeluar ni. Pergi dekat Nabi buat apa? Nabi baca-baca, Nabi tolak balik mata tu masuk. Allah, mujizat Nabi. Nabi tolak balik mata masuk. Saya lupa nama sahabat tu. Sahabat tu kata apa? Lepas Nabi buat tu, dia kata mata ni terang lagi daripada mata ni. Sebab mata ni cedera sebab berjuang di jalan Allah. Bila Nabi tolak balik, dia kata lagi clear yang ni. Allah, dia hebat. Begitu. Maknanya Allah bila kita buat untuk sesuatu di jalan dia, dia akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi.
Hebat kalau begitu bukan sejarah-sejarah ni Rasulullah ni yang Allah bagi yang bagus pada kita. Bila kita tinggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang lebih baik lagi daripada apa yang kita tinggalkan tadi. Tabarakallah. Baik. Kerana itu janganlah jemu dalam hal tadi. Bila Allah dah bukakan pintu rahmat dia, pintu taubat dia, pintu kebaikan dia bagi kita, maka janganlah kita jemu, malas dan menangguh-nangguhkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat kita adalah anak-anak akhirat. Kata Sayyidina Ali seperti ini, kalau saya tak tulis Sayyidina Ali sebut, kita adalah anak-anak akhirat. Kata Sayyidina Ali, nahnu abna'ul akhirah. Kita adalah anak-anak akhirat, bukannya anak-anak dunia. Lasna abna'ud dunia. Kita bukan anak-anak dunia. Ada satu kawan kita petik perkataan, Allah jadikan dunia untuk manusia. Ya, Allah jadikan manusia untuk akhirat. Allah jadikan dunia untuk manusia, Allah jadikan manusia untuk akhirat. Maknanya kita ni dalam perjalanan ke akhirat. Dunia ni Allah tunjuk seketika pada kita, tapi bukan selama-lamanya. Kita manusia Allah ciptakan untuk akhirat. Maknanya kita akan pulang ke akhirat, kampung abadi kita di sana. Itu pesan Sayyidina Ali, kita anak-anak akhirat. Jadi kalau kita anak-anak akhirat yang sudah pasti akan balik ke akhirat, maka kita kena belajar berkenaan dengan iman. Kerana di dalam soal iman itulah ada perbincangan mengenai akhirat. Kita kena ambil tahu tempat-tempat yang kita nak pergi. Kita nak pergi mana dalam dunia ni pun kita Google Maps. Tengok dulu nak pergi. Tengok kat mana ni, macam ni, kat sini ada apa. Kita tengok dulu tempat yang kita nak pergi. Ini akhirat kita nak pergi. Nanti kita kena ambil tahu apa dia yang ada di akhirat, apa peristiwa di akhirat. Kubur yang kita memang pasti nak masuk. Ada orang tak belajar satu hadis pun berkenaan dengan kubur. Walhal Nabi tinggalkan hadis yang banyak berkenaan dengan persoalan kubur tadi. Azab kuburnya, fitnah kuburnya, bagaimana kubur orang beriman, macam mana orang kubur tidak beriman. Ada orang langsung tak pernah baca pun hadis-hadis kubur. Tak pernah ambil tahu macam mana tempat yang kita akan pergi. Kita tak ambil tahu. Dalam dunia ni kita nak pergi mana, kita ambil tahu. Dekat mana ada homestay, dekat mana ada hotel, kita nak ambil tahu. Itu sekali ambil beratnya kita terhadap dunia kita ni. Padahal kita adalah abna'ul akhirah. Kita adalah anak-anak akhirat yang wajib kita ambil tahu berkenaan dengan akhirat. Buangkanlah jemu, dalamilah ilmu. Bagaimana tajuk kita? Singkirkanlah kemalasan, fikirkan keampunan, buang sikap menangguh-nangguh, gantikan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Itu macam pantun. Buang sikap menangguh-nangguh, gantikan dengan bersikap ataupun taubat yang bersungguh-sungguh. Itulah dia. Itulah perjalanan ataupun sikap hamba-hamba Allah yang nak balik kepada Allah Ta'ala. Dia tidak akan biarkan masa-masa dia berlalu percuma tanpa ada pengisian dan sebagainya. Sebab dia bertaruh antara maut. Maut ni dia datang memburu kita. Kita dalam hal itu sentiasa awas, sentiasa berhati-hati dengan kehadiran maut. Maka kita tidak akan tangguh-tangguhkan apa-apa juga. Yakinilah di depan kita ada itu taubat dan kerahmatan telah dan sedang terbuka luas buat orang-orang yang mahu ataupun benar-benar bertaubat kepada Allah. Ini untuk kita dan juga bagi harapan kepada orang-orang yang nak balik kepada Allah. Bagi tahu, kalau kata seorang tu dia kata saya ni rasa hidup saya gelap. Bila gelap ni dia rasa lampu dalam hidup dia habis, tak ada lah. Orang dia kata lampu saya dalam hidup saya dah tak ada dah. Kita beritahu ada lagi satu lampu yang belum dipadamkan oleh Allah Ta'ala. Dia kata semua lampu dah terpadam, saya tak ada harap. Tak ada harap dalam hidup ni, tak ada harapan dah. Beritahu dia ada satu pintu yang Allah belum tutup. Ada satu lampu yang Allah masih belum padam. Itulah dia yang dikatakan lampu taubat. Selagi nyawa belum sampai di garam kita, sebelum matahari terbit daripada baratnya, ruang itu masih ada, harapan itu masih ada kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri,
Kita ni ada buat zalim pada diri kita sendiri banyak. Kita juga pernah buat israf. Israf, la tusrifu, kat sini Allah Ta'ala kata alladzina asrafu. Kita ada buat israf, kita ada buat zalim pada diri kita ni banyak. Banyak sangat kita buat zalim pada diri kita sendiri. Allah Ta'ala kata la taqnatu min rahmatillah. Walaupun macam mana berdiri kamu macam tadi pun, sampai dalam hadis kursi Nabi kata, kalau dosa kamu sampai ke langit dunia sekalipun. Buka dalam hadis Pak Imam Nawawi, tak silap saya. Di hujung-hujung tu ada hadis. Kita hadis Imam Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah. Di hujung-hujung bab tu Imam Nawawi ada letak hadis kursi. Allah Ta'ala kata kalau dosamu sampai mengendap sampai ke langit dunia sekalipun, kalau kamu betul-betul memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, pasti Allah Ta'ala kata dia akan hadap dosa-dosa kamu dan ampunkan dosa-dosa kamu. Itu harapan yang Allah bagi. Cuma bila Allah bagi harapan, sikap orang beriman pula dia tidak bermain-main dengan dosa. Tapi kalau kata ada orang berdosa, dia tak pernah dapat lagi kesedaran. Dia betul di hujung umur jadi dapat kesedaran. Walau dosanya banyak, Allah masih lagi menerima taubat dia. Selagi kesempatan masih ada tadi. Jangan ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala tadi. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosa. Yaghfirul dzunuba jami'an, diampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 58. Sabda Nabi SAW, jika kamu melakukan satu kesalahan sehingga kesalahan kamu setinggi langit, ini yang kita sebutkan tadi, kemudian kamu bertaubat, maksudnya Allah Ta'ala akan menerima taubat kamu. Ini bagi harapan kepada kita semua. Firman dan hadis yang kita baca di atas tadi membuka pintu harapan kepada setiap pelaku dosa agar mereka jangan berhenti jemu atau kecewa memohon rahmat serta ampunan Allah yang Maha Pengampun. Okey, tidak ada kita ni satu hari yang kosong daripada minta ampun. Macam mana pun kadang-kadang kita tak sedar ada dosa-dosa kita, tak sedar. Maka minta dosa daripada yang kita tak sedar. Salah satu doa Nabi yang boleh Nabi pernah amalkan, contohnya Nabi baca doa macam mana? Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Tengok Nabi ajar kita minta ampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang sebelumnya, yang telah kubuat. Wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang terkemudian ini. Wa ma a'lantu, dosa-dosa yang aku buat secara nyata. Wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku buat secara sunyi-sunyi. Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma a'lantu ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Juga ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kau sangat tahu. Mungkin aku tak apa tahu. Kau tahu tu dosa, tapi aku mungkin tak anggap dia sebagai dosa. Wa anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ada satu doa, yang mana doa ni juga Nabi amalkan di dalam tasyahud. Dalam tasyahud tu kan ada, kita baca innaka hamidul majid. Jadi kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Kemudian Nabi sambung lagi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Kemudian ada satu doa lagi Nabi baca yang dipanggil doa mukjizat. Nabi baca lagi satu doa yang dinamakan doa mukjizat, berbunyi hasbunallah sayu'tina Allah min fadlih inna ila Allahi raghibun. Jadi sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, bila seorang itu pasrah serta tekad memulakan langkahnya menuju gerbang keampunan. Ini ada makhluk Allah satu. Ya tak? Apa nama dia? Betul. Tujuh tadi. Okay. Gerbang keampunan Allah SWT akan memandangnya dengan pandangan rahmat dan dengan kasih sayang. Berbagai kemudahan dan diperuntukkan kepadanya tanpa dia sedari. Nun di atas 7 petala langit, sejumlah malaikat al-muqarrabin yang tidak terhitung banyaknya diperintahkan Allah supaya menyambut meraih taubat si hamba bertuah ini dan mendoakan untuknya. Masya Allah, subhanallah. Rupanya bila ada hamba bertaubat, tuan-tuan, dan yang kita nak cerita sekarang, bila ada hamba Allah yang bertaubat, Allah Ta'ala ni dia maklumkan pada penduduk langit. Penduduk langit banyak daripada kita. Kalau kita tanya, kalau kita tanya di kalangan manusia yang banyak buat taat dengan yang buat amal baik,
makhluk, para malaikat semua taat kepada Allah. Dia lebih banyak daripada kita malaikat-malaikat ini. Okey, bila ada hamba yang bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah perintahkan para malaikat ni supaya merangikan dia, berdoa untuk dia dan melakukan kebaikan untuk hamba yang bertaubat tadi. Pokoknya ada sokongan daripada Allah Ta'ala. Allah bagi sokongan penuh. Allah memeriahkan sampai Allah bagi tahu di kalangan al-mala'il a'la, makhluk yang ada di langit, Allah berbangga dengan hamba itu. Allah bagi tahu, hamba-Ku di dunia dia telah bertaubat dan kembali kepada Aku. Allah suka hamba dia kembali kepada dia lebih daripada seseorang yang Nabi kata dia hilang unta dia. Akhirnya dia tengok unta tu di depan dia balik, dia punya seronok lah. Unta ni kira macam Porsche apa kan, hilang kereta Porsche ke kan, ataupun Audi ke kan. Tahun ni hilang unta dia punya sedih dia badui ni. Muka turun jalik, muka muram sedih. Cari tak jumpa. Unta dia sayang semua. Lebih-lebih pula kalau unta tu dia panggil unta merah, Humurun Naim. Unta merah tu lagi mahal. Humurun Naim ni, unta tu tak tahu lah berapa harga dia, mahal tu nilai dia. Jadi hilang pula, cari tak jumpa. Penat dah beberapa jam cari, dia pun tidur balik. Dia tidur di pokok. Tiba-tiba dia rasa ada dia jilat muka dia. Dia buka mata tengok unta dia duk jilat muka dia. Punya seronok unta dia balik dekat dia. Nabi bagi tahu Allah punya seronok hamba dia balik lebih daripada orang tu. Allah duk nanti kita balik ni, Allah suka lagi daripada kawan ni unta dia balik dekat dia. Macam tu sekali jadi kita kena balik kepada Allah. Allah suka. Allah dah tunggu kita balik kepada dia. Jadi sampai bila Allah hamba ni balik, Allah kata dekat malaikat dalam ayat ni, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ini doa malaikat. Tuan-tuan tolong balik tengok dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 7 dan 9. Dalil nak bagi tahu mana-mana ada hamba yang bertaubat, malaikat turut mengaminkan orang-orang yang bertaubat tadi. Allah suruh malaikat kan. Kita baca terjemahan dia tuan-tuan, tengok ayat dia. Malaikat-malaikat yang memikul arash, ada satu kelompok malaikat ni kerja duk pegang arash atau bahu-bahu mereka. Dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, punya banyak, tak tahu berapa banyak malaikat tu. Mereka bertasbih memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, meriah mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan mereka juga beriman kepada Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat ni semua patuh dan taat beriman kepada Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat ni seraya sambil puji Allah tu, mereka baca doa. Mereka kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah keampunan kepada orang-orang yang taubat. Mereka doa tu kepada orang yang bertaubat di kalangan manusia ni. Berilah keampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Kau, dan peliharalah mereka daripada siksa neraka yang menyala-nyala. Malaikat ni doa macam tu. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adil yang Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka semuanya. Maknanya masukkan semua dalam syurga ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan pada hari itu. Maka sesungguhnya Engkau menganugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Okey, ayat ni kita urang panjang, tuan-tuan tengok balik surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Kita taubat, kita minta Allah, minta kembali kepada Allah, Allah akan hantar malaikat-malaikat, iaitu menjadikan malaikat-malaikat yang mendoakan kepada kita. Alangkah nikmat indahnya apabila kita dapat menghubung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menisbatkan dirinya dengan Allah yang Maha menerima taubat, Maha memberikan kemaafan di atas segala kesalahan hamba-hambanya. Alangkah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah baik sangat dekat kita. Dia terima kita. Allah Ta'ala firman, Ghafiruz Zambi wa Qabilut Taub. Allah Ta'ala itu Maha mengampuni dosa dan Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Ini ayat-ayat Allah ni berkenaan dengan Allah buka pintu taubat kepada kita, dan keampunan begitu banyak ada di dalam kitab Allah tadi. Maka insya-Allah tidak akan pernah ada dalam hati hamba-hamba yang beriman perasaan putus asa daripada rahmat. Tidak pernah ada, insya-Allah. Hamba yang beriman dia jangan ada putus asa. Sekalipun dia mungkin berada di sebalik tabir besi,
dalam penjara contohnya, ya? Waktu ni dia duduk dalam penjara, kita duduk di luar, tapi dia duduk bertaubat pada Allah Ta'ala. Mungkin menanti hari dia digantung contohnya, tapi dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjanjikan keampunan dan kebaikan yang banyak kepada dia. Sekalipun waktu ini dia tak berada bersama dengan kita, ya? Tapi tiba-tiba Allah sentuh hati dia dan dia mendapat hidayah. Waktu dia memohon ampun kepada Allah, Allah terima dia kembali. Dan kita tahu, ya, manusia-manusia ni, sebab tu jangan kita cepat meletakkan kata-kata dan menghukum. Kita petik kata-kata para ulama. Jangan kita menjadi orang yang menghukum. Maknanya jangan kita jadi mufti. Mufti ini maknanya kita jatuh hukum. Kerja mufti jatuh hukum. Jadi kita jangan cepat menjatuhkan hukum, tetapi kita hendaklah menjadi para da'i yang memberi harapan kepada manusia. Kalau kita jatuh hukum, ini orang datang dekat kita kan hari ni, saya gini neraka. Tu cepat kita buat macam tu, neraka. Datang ni pula saya gini neraka. Itu jatuh hukum. Kita bukan orang jatuh hukum. Kita datang ni, ya insya-Allah ada lagi, ada peluang. Ayat Allah kata begini, Allah bagi harapan begini, Nabi kata begini, insya-Allah, ya, selagi mana betul-betul kita nak bagi, insya-Allah ada jalan. Ini orang da'i, orang jadi kita kena jadi da'i, barulah ramai orang dapat kita selamatkan. Tapi kalau kita dah jatuh hukum, habis. Walhal Allah Ta'ala tak jatuh hukum lagi, Allah masih ada buka lagi ruang dekat kita. Kita dah tutup pintu dia dah, habis. Itu tak boleh. Jadi itu maksud saya, jangan kita jatuh hukum. Jangan kita masuk campur kerja Allah. Kerja Allah punya kerja. Kerja kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh-contoh yang baik. Serukan wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Ayat Allah Ta'ala bagi kita. Jadi mudah-mudahan tajuk kita pada pagi ini menjadi pencerahan kepada kita untuk kita menjadikan diri kita lebih baik dan juga membawa manusia kepada kebaikan yang banyak. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'ana wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa lil akhirin dhahiran batinan wa qalib fa'al ibadatan amalan salihah. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdi man ma'ana wa hdi nas jami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد من معنا واهد الناس جميعا. Ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan pada kami untuk menghayati ajaran Islam, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk menjalani jalan keimanan, ya Allah. Ya Allah, berilah bantuan dan pertolongan-Mu pada kami, ya Allah, untuk kami bermujahadah dengan nafsu kami, ya Allah, untuk kami menghadapi syaitan dan fitnah dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bahagian akhir daripada hidup kami ini adalah bahagian yang penuh dengan ketaatan dan kesalihan, ya Allah. Jadikanlah bahagian umur kami yang terakhir ini adalah bersifat kami untuk menghadapi saat-saat kematian, ya Allah. Jadikanlah sebagai amalan kami yang terakhir daripada hidup kami. Jadikanlah sebagai hari adalah hari terakhir kami kembali bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Kau matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Matikanlah kami di dalam iman, ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam kekufuran, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut saat malakul maut datang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantu dan pimpinlah kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dan jadikanlah akhir perkataan kami di dunia ini, ya Allah, kalimah la ilaha illallah, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan kami melainkan Kau telah redha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan kami, ya Allah, melainkan Kau telah ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau jadikan kami pada hari ini, ya Allah, orang-orang yang hina di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan di antara kami pada hari ini yang keluar daripada surau ini, ya Allah, melainkan Kau telah ampunkan segala dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kubur kami sebagai tempat rehat kami sehingga tibanya hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami saat didatangi dua malaikat yang akan menyoal kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami sebagai taman syurga, jangan Kau jadikan kubur kami sebagai lubuk daripada api neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah permulaan kami di mahsyar nanti, ya Allah, peluang kami dapat minum daripada
telaga Nabi kami Muhammad SAW, yang kami tidak akan hadir lagi selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mendapat syafaat Nabi SAW. Jadikanlah kami jiran tetangga Nabi kami di dalam Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, muliakan kami, jangan kau hinakan kami di pada mahsyar ya Allah. Lindungkanlah kami di dalam bayangan arasy-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami kepanasan dan dahaga di pada mahsyar ya Allah. Jangan biarkan kami berdiri lama di mahsyar ya Allah. Segerakanlah kami ke syurga ya Allah. Hisabkanlah diri kami dengan hisab dan perhitungan yang ringan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami dapat memandang wajah-Mu di dalam jannah nanti ya Allah. Wajah-Mu yang indah ya Allah. Bagaimana kau rezekikan kami dapat memandang kitab-Mu di dunia ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu.